Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah, Allahu ya bari, ya basit, permudahkan sehabis mudah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-135 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hari ni kita majlis ilmu ni bertajuk doa orang yang dizalimi. Bagaimanakah dari segi tuntutan Islam, bagaimana doa-doa orang yang dizalimi ni, adakah makbul ataupun hanya sekadar di angin lalu ke? Okey, kita dengarkan sebentar lagi, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam. Hai Ma, hai Kak Anissa, hai Kak Mariam, hai Kak Mun, hai Ida. Okay, thank you for sharing and support. Okay, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis ilmu taman-taman syurga di dunia ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, hai, waalaikumsalam Angga Masyita, hai Kak Syawira, hai B, hai Nadra. Okey, thank you. So, bagaimanakah dari sudut Islam doa orang-orang yang dizalimi ni? Okey, kita tengok daripada satu situasi ke situasi yang lain. Okey, yang pertama, sebagaimana kalau hati ibu bapa kita terguris, hati ibu bapa kita terasa dengan kata-kata kesat yang anak-anaknya keluarkan, maka sebab tu kalau anda pernah dengar kan kisah si tanggang disumpah menjadi batu, kisah apa lagi? Ibu makan anaknya makan telur tembakul, lalu ibunya ditelan gua. Sebenarnya tak kiralah kisah tu dongeng ke, kisah tu realiti ke. Yang penting pengajaran daripada kisah tu, ibrah daripada kisah tu, sebagaimana kita kena sedar dan kita kena cakna bahawa doa ibu bapa ni tiada hijab. Lagi-lagi kalau anak tu sakitkan hati ibu bapa, tup-tup terus jadi. Allah bayar cash dekat dunia ni. Sebab tu kita kena hati-hati. Doa orang yang dizalimi ni memang makbul. Difitnah, disakiti, dianiayai, dizalimi, semua tu boleh menjadi doa itu makbul. Allah angkat kerana mereka ni orang yang dizalimi, mereka ni telah difitnah dan sebagainya, disakiti. Maka hati-hati kita. Sebab tu kita dalam Islam ni, Allah larang kita sakitkan hati orang, Allah larang kita zalim kepada orang lain. Jangan cederakan orang lain, jangan sakitkan hati orang, jangan guriskan hati orang. Sebabnya dalam tak sedar rupa-rupanya dia adalah golongan yang menjadi mangsa. Lalu dia berdoa sebagainya, maka terjadilah doa orang yang dizalimi ni Allah angkat dan makbul. So hati-hati dengan percakapan kita, hati-hati dengan perbuatan kita, especially anak-anak. Jadilah anak yang soleh dan solehah. Jangan meninggikan suara, jangan jadi anak yang derhaka. Kerana bila hati ibu bapa terguris, dah hilang dah keberkatan dalam hidup kita. Sama juga dalam kita menjadi anak murid. Kalau kita jadi anak murid, kita melawan cakap guru, kita tak nak dengar cakap guru, siap kata belakang, siap
menuduh yang bukan-bukan, maka jadilah anak yang hilang keberkatan. Sebab tu ilmu tu hilang begitu saja. Dah belajar tinggi-tinggi, dah belajar banyak-banyak. Sebab tu banyak sangat kisah lah yang kita perhatikan di sekeliling kita sendiri, di mana anak murid yang derhaka, anak murid yang hilang keberkatan daripada gurunya, susah dia nak berjaya dalam hidupnya. Sebab doa guru ni tiada hijab. Allah sangat memuliakan golongan orang yang berilmu. Allah sangat memuliakan golongan ulama. Allah sangat memuliakan golongan murabbi. Sebab tu kalau ada ulama yang berkongsi ilmu dan sebagainya, kita dilarang menindas. Kita dilarang untuk merendah-rendahkan dirinya, sebab dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan sesiapa sahaja pun. Orang yang berkongsi ilmu dengan kita, jaga adab. Sesungguhnya adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Sebab tu kalau kita tinggi ilmu macam mana pun, andai kita hilang adab, hilang akhlak, hilang keberkatan dalam hidup kita, is nothing. Sia-sia je kita belajar selama ni, and then keberkatan tu dah hilang. Macam-macam dugaan, ujian, pancaroba yang Allah titipkan untuk menegur diri kita dekat dunia ni. Okey, yang seterusnya, doa orang yang difitnah tiada hijabnya. Sebab tu kalau kita dalam dunia sekarang ni, contoh kita buat dakwah, orang tak suka dengan dakwah kita, orang kecam kita, orang tohmah kita, orang kata kita ni bajet alim, orang kata kita ni macam ustazah, just move on. Abaikan suara-suara biawak, abaikan suara-suara negatif. Yang penting kita dah tahu dah, nawaitu aku buat dakwah ni sebab nak kongsi manfaat dengan orang ramai. Aku buat dakwah ni semata-mata kerana nak capai redha Allah. Sesungguhnya inilah saham akhiratku. Tetapi andai kita dok lemah, dok down, putus asa hanya kerana kata-kata negatif, hanya kerana kata-kata orang sekeliling kita, menjadikan kita down. Kita tak patut macam tu. Sepatutnya kita jelas dengan misi-visi kita. Kita jelas dengan apa yang kita buat ni. Cukuplah Allah yang redha apa yang kita buat. Jangan fikirkan penilaian manusia. Manusia tu hanya tahu cari salah, manusia tu hanya tahu nak menjatuhkan kita. Just kita capai redha Allah, insya-Allah kita akan kuat dalam dakwah ni. Sebab tu dalam dakwah ni kita tak perlulah nak dengar cakap orang yang negatif. Kita just duduk dalam circle yang positif, yang selalu support kita, yang selalu berjemaah, yang selalu sebarkan kasih sayang. Kita duduk dalam jemaah yang macam ni supaya kita sentiasa lurus di jalan yang benar, nak jihad fisabilillah, nak sebarkan, nak dakwah ilmu ni dengan sangat-sangat agresif, nak bantu ramai orang untuk turn back to Allah. Okey, yang seterusnya, bila doa orang yang dizalimi ni sampai ke langit yang ketujuh, di mana Allah mendengar setiap doa rintihan hamba-Nya, maka jangan pelik tiba-tiba turun bala, tiba-tiba turun bencana. Kita lihat je lah di sekeliling kita. Sebagai contoh, tragedi tsunami, tragedi gempa bumi, tragedi macam-macam coronavirus ni. Sebenarnya kita kena pandang ia dari sudut hikmah dan juga sama ada itu adalah teguran kasih sayang Allah kepada kita. Kita selama ni hidup dekat dunia ni makin lalai, tak kisah dah maksiat berlaku berleluasa, and then makin lalai, tinggal solat, tinggal agama. So di situ Allah tegur kita kerana kasih sayangnya. Allah tegur kita kerana rahmat kasih sayangnya. Sebab kalau kita tak diuji dengan macam-macam, kita makin lalai, kita makin seronok-seronok, kita makin lupa diri sehingga tak nak turn back to Allah. Lalu Allah turunkan bencana, Allah turunkan bala untuk menegur kita. Tak payah kita lihat kisah sekarang lah, kisah pada zaman sahabat dulu pun, kisah Anbiya di mana kaum Lut semuanya dapat bala daripada Allah hanya kerana hubungan sejenis, hubungan lelaki sesama lelaki, homoseksual dan lesbian dan sebagainya. Semua tu telah muncul pada zaman kenabian. So kita pada zaman sekarang ni, kita takut sangat dengan situasi ni, di mana hanya kerana segelintir orang yang tak patuh, yang mempersendakan agama, lalu Allah turunkan bala tu, semua kena. Sebab tu kita dekat Malaysia ni doa, ya Allah, semoga bala ni segera beransur. Ya Allah, semoga ujian ni segera berakhir. Ya Allah, kami rindu nak pergi masjid. Ya Allah, kami rindu nak jumpa mak ayah kami. Doa dengan Allah supaya segala-galanya berakhir dengan sangat baik dan kita semua dalam keadaan
keadaan yang aman, damai, sehat walafiat. Rindu kan? Nak cakap rindu tu dah hampir setahun tak balik kampung. Semua orang rindu. Ada yang tak balik kampung 2-3 tahun. Semua tu adalah ujian untuk kita. Allah tegur kita. Allah kasih dengan kita. Sebab tu Allah berikan ujian demi ujian. Sebab tu bila kita diuji, kita difitnah, kita disakiti dan dizalimi, kita mintalah doa yang baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita berdoa tu, insya-Allah doa yang baik-baik Allah akan makbulkan. Kita dilarang dan berdosa kalau doakan orang lain yang buruk-buruk. So jangan doakan yang buruk-buruk kepada orang lain. Doakanlah yang baik-baik, sebab doa yang baik tu akan berbalik kepada kita semula, insya-Allah. So Allah sangat murka dan benci kepada golongan yang suka sakitkan hati orang, suka zalimi orang, suka aniayai orang. So jangan kita pentingkan diri kita semata-mata kita nak berjaya seorang-seorang. Kita sanggup guna cara kotor, sanggup guna bomoh, sanggup guna santau dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Tetapi itulah realiti zaman sekarang. Lagi-lagi kita ni umat Islam jauhi perkara-perkara yang terkutuk, kerana seksa Allah sangatlah azab dan pedih kepada mereka yang mensyirikkan Allah, mereka yang terbalik akidahnya, tertonggang akidahnya. Sebab tu kita kena doa dengan Allah. Ya Allah, berikanlah kami keimanan yang mantap. Ya Allah, janganlah Engkau bolak-balikkan hati kami sesudah Engkau memberi hidayah kepada kami. Tetapkanlah iman kami, bantulah kami ke jalan yang Engkau redai dan beroleh husnul khatimah sehingga akhir hayat kami. So doa yang baik-baik. Jangan doakan keburukan orang. Islam sendiri larang dan Allah sendiri tak suka kalau kita ni mendoakan yang buruk-buruk sesama kita. Tetapi doakan dia diberi hidayah. Jangan condemn. Kita dalam dakwah tak ada istilah condemn. Nak menegur pun ada adabnya. Ada adabnya, tegas namun penuh dengan kasih sayang. Tegas namun sampai di hati dan tak menyebabkan seseorang tu terasa Islam tu berat. Islam tu sebenarnya indah. Kalau kita faham konsep Islam ni, Islam tak pernah memberatkan umatnya. Islam sentiasa memikirkan kemaslahatan umat. Apalagi cara nak bantu, bagaimana nak ajak orang pergi masjid, bagaimana nak hidupkan baiti jannati, bagaimana nak hidupkan sunnah Rasulullah. Semua tu perlukan ilmu dan semua tu perlukan persekitaran dan juga circle yang sangat-sangat positif. Jauhi individu-individu yang selalu negatif, kerana negatif hanya akan membawa bahana dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan akhir sekali, doa orang yang dizalimi yang saya nak highlight pada hari ini, di mana akan mendapat akibat dan penghinaan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang suka berlaku zalim, tak kiralah dia makan harta anak yatim ke, dia melakukan rasuah ke, dia tahu dia diberi amanah sebagai bendahari untuk menjaga keuangan syarikat. Tiba-tiba hanya kerana desakan hidup, kerana terdesak dengan macam-macam situasi sekarang, PKP, duit, makanan dapur semua habis, lalu pecah amanah, berlaku rasuah. Ingatlah, segala perbuatan buruk kita di dunia ini takkan terlepas satu pun daripada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya azab Allah tu tersangatlah pedih. Sebab tu kita kena saling sebarkan, saling menasihati, saling menegur antara satu sama lain supaya Islam tu dapat berkembang dengan sangat indah, sangat mudah, dan kita tak rasa tertekan dengan apa yang Islam titipkan. Sebab Islam tu sentiasa indah dan Islam tu sentiasa memudahkan. Ada rukhsah, ada kemudahan, ada keindahan yang perlu kita capai dalam mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan kita menjadi seorang yang lalai, lalu mendapat penghinaan, lalu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi didik diri kita, sabar. Ya Allah, aku kena sabar dengan ujian ni. Reda, ya Allah, aku kena reda dengan ujian ni. Ada orang lagi yang lebih teruk diuji daripada aku. So kenapa aku nak nangis? Kenapa aku nak give up? Kenapa aku nak down? Sedangkan kita hidup dekat dunia ni, matlamat akhir kita apa? Kita nak ultimate goal, kita nak masuk syurga Allah kan? Jangan kita lupa tu. Jangan kita lupa matlamat kita. Jangan kita lupa matlamat kita bahawa kita nak pergi syurga sama-sama dengan ahli keluarga kita, dengan sahabat syurga kita, dengan teman-teman seperjuangan kita, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat.
Kalau abang sulung diberi amanah tak bagi harta adik-beradik dengan betul, doa adik-adik makbul tak? Itu dari segi harta. Dari segi harta ni kan ada dia punya pembahagian. Lelaki berapa bahagian, perempuan berapa bahagian. Bukan main nak je. Semua kena ikut panduan hukum syarak daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada Allah letakkan lelaki 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. So kita kena ikut. Jangan bila kita tengok abang kita dapat harta separuh lebih daripada kita, kita nak bising. Memang Al-Quran kata macam tu. So perbincangan ni hendaklah dibincangkan melalui hukum faraid, kira-kira macam mana tanggungjawab dan sebagainya. Dan kalau kita ni kasih dan sayang dekat adik-beradik kita, kita tak akan give up dengan mereka, kita tak akan pentingkan diri kita. Tak apalah, abang ambil lah semua, redokan dan lepaskan. Jangan kita doa yang buruk-buruk. Jangan kita doa, ya abang ni tamak lah, abang tamak, nanti abang terima balasan pada Allah. Jangan macam tu. Tetapi doa, ya Allah berikanlah pintu hidayah kepada abangku untuk sama-sama berkongsi rezeki dan harta peninggalan ni daripada arwah, supaya arwah tak terseksa di sana. Kita boleh sedekah, boleh wakafkan, panjangkan jariah. Jangan pentingkan diri kita, sama-sama bertoleransi, sama-sama bertolak ansur. Adik-adik diam je, sabar, rezeki Allah ni luas. Kalau kita redokan dengan seikhlas hati. Lepas tu dah jangan mengungkit-ngungkit dah. Sebab mengungkit ni hanya memutuskan silaturahim dan memecah belahkan. Inilah yang syaitan suka. Adik-beradik bertelagah, keluarga porak-peranda. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dapat elakkan semua itu, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian Solehah hari ini. Semoga bermanfaat. Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat, sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.